السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, insyaAllah pada pagi yang ini kita memulakan maklumat pembelajaran Al-Mufiqah pada hari ini. Hari yang pertama insyaAllah mudah-mudahan kita mendapat pemahaman daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada tingkatan satu, para pelajar akan belajar ataupun mengulang kaji ataupun akan melihat kepada perbahasan yang lebih luas, lebih menyeluruh dan lebih dalam di dalam bab taharah, iaitu bab bersuci. Jika sebelum ini para pelajar hanya didedahkan daripada bab taharah yang biasa saja, jadi insyaAllah pada tingkatan satu ini kita akan menggunakan pakai kitab Idaman Penuntut. Kitab Idaman Penuntut, kita akan masuk kepada bab taharah sebagai undang kaji. Mudah-mudahan kita ini dapat membersihkan diri kita kerana Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut di dalam Al-Quran, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menyukai orang yang bertaubat dan orang yang menyucikan diri. Jadi hukum bersuci adalah wajib. Lebih-lebih lagi kita nak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, nak solat, nak baca Al-Quran dan sebagainya, mestilah dalam keadaan bersuci. Ulama fiqh menyatakan kepada kita berkenaan tentang hukum bersuci, iaitu bersuci adalah bersuci itu dalam percakapan hari-hari, yakni bersuci pada bahasa, maknanya membersihkan diri atau benda-benda daripada kekotoran, sama ada najis ataupun tidak, seperti air liur, air ludah, ingus dan lain-lainnya. Yang bermaksud kita membersihkan diri kita daripada segala kekotoran, daripada najis, maka itu adalah merupakan makna bersuci pada luah ataupun pada bahasa. Manakala pada istilah syarak, ulama fiqh menyebut kepada kita bahawa dan maknanya pada syarak. Pada syarak ini pada istilah hukum syarak, pada istilah hukum fiqh, iaitu menghilangkan halangan beribadah dengan sebab ada hadas, yang mana kalau sekiranya kita berhadas, sama ada hadas kecil ataupun hadas besar, kita perlu menghilangkan hadas tersebut. Untuk menghilangkan hadas kecil, cukup sekadar kita mengambil wuduk, tetapi untuk mengangkat hadas besar perlu mandi wajib. Menghilangkan halangan beribadah dengan sebab ada hadas atau ada najis, dan menghilangkan halangan memakan sesuatu benda dengan sebab kena najis. Jadi benda yang terkena najis perlu dibersihkan dahulu, ataupun makanan yang terjatuh perlu dibersihkan dahulu. Pakaian yang terkena najis perlu dibasuh, dicuci terlebih dahulu sebelum kita menggunakan pakaian tersebut, lebih-lebih lagi untuk tujuan beribadah. Ada untuk buat bersuci itu
adalah terdiri daripada air. Air merupakan alat utama yang digunakan untuk bersuci. Tanah, ganti kepada air tanah, iaitu ketika mana tidak ada air untuk bersuci, maka kita boleh menggunakan benda tanah yang suci ganti kepada wuduk dengan kita bertayamum. Dan batu, batu digunakan untuk orang yang tidak terdapat air untuk beristinja. Maka dengan limpah kemurahan Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-Nya telah menjadikan air itu lebih banyak. Di negara kita, alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala jadikan air melimpah ruah, lebih banyak lagi, malahan banjir setiap 7 tahun. Dengan tiada berkehendak kepada proses pada mendapatkannya, kita tak perlu dah zaman sekarang nak gali telaga, nak korek kolam untuk mendapatkan air. Cukup mudah untuk kita dapatkan air. Kita hanya buka kepala paip dan kita boleh mendapatkan air mutlak. Berbeza dengan keadaan umat Islam di tempat yang lain. Contohnya air di Kemboja, di Vietnam, di kawasan yang tidak ada air bersih, air paip disalurkan kepada rumah-rumah mereka. Mereka terpaksa menggali telaga bawah tanah untuk mendapatkan air. Lebih-lebih lagi di kawasan Afrika, di kawasan panas Afrika yang sukar mereka untuk mendapatkan air. Jadi kita perlu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala menjadikan negara kita banyak sumber air, air perigi, air terlaga, air hujan yang boleh dikadah dan boleh digunakan untuk bersuci, untuk mengambil wudhu, untuk mandi wajib, untuk beristinja dan sebagainya. Maka kata para ulama, hukum bersuci daripada hadas dan najis itu adalah wajib. Sekiranya kita buang air kecil, buang air besar, wajib untuk kita sucikan diri kita daripada najis tersebut dengan cara kita beristinja. Kerana telah ijma' para ulama, iaitu sekata pada sebulan pendapat para ulama, sebagaimana mereka telah ijma', mereka telah bersepakat pada mensyaratkan bersuci itu daripada hadas dan najis dengan air. Jadi untuk bersuci ini lebih aula untuk kita menggunakan air. Baik, kita pergi kepada tajuk kecil yang seterusnya. Maka kita dapati kita telah faham bahawa nak bersuci itu lebih aula kita menggunakan air. Jadi mestilah kita mengenal pasti air yang boleh digunakan untuk bersuci. Air yang sah dibuat bersuci itu umumnya termasuk air hujan, iaitu air yang turun daripada atas langit. Air embun yang turun ketika mana 2/3 malam. Air laut yang banyak di laut-laut. Air sungai, air perigi yang dikorek, telaga perigi, air mata air yang terdapat di kolam-kolam dan sebagainya, dan lain-lain, dengan tidak kira sifat asalnya sama ada ia putih. Kadang-kadang air yang kita cedok daripada perigi tersebut putih, jernih, kadang-kadang keruh. Air di sungai tetapi masih boleh digunakan untuk bersuci. Hitam ataupun kelabu, jernih ataupun keruh, masam ataupun masin, iaitu air laut adalah merupakan air yang masin, dan air laut termasuk daripada air yang boleh dibuat bersuci dan termasuk dalam kategori air mutlak.
Ni tak tahu. Hari buat video. Pernah YouTube tu kan muka. Ha? Pernah YouTube masih yang muka. Gitu lah. Baik, setelah kita mengetahui air-air, contoh-contoh air yang boleh dibuat bersuci, maka ketahuilah oleh kita bahawa kesemua jenis air-air yang boleh dibuat bersuci itu ulama fiqh membahagikan kepada 4 bahagian air sahaja. Maka ulama fiqh menyebut kepada kita air itu pula terbahagi kepada 4 bahagian, iaitu pertama jenis air itu suci pada dirinya dan menyucikan benda yang lain. Ia ini suci dan boleh menyucikan benda yang lain, iaitu menyucikan diri kita daripada hadas kecil ataupun hadas besar dengan tiada makruh menggunakannya. Tidak ada halangan untuk kita gunakannya, iaitu disebut sebagai air mutlak. Ia ini tidak terikat dengan sebutan yang mesti. Umpama kita ambil air dalam perigi atau daripada paip, kita boleh sebut air sahaja dengan tidak payah, dengan tidak perlu disebut air perigi ataupun air paip, kerana air itu tidak terikat dengan perkataan perigi ataupun paip. Atau terus faham itu air sahaja. Maka air yang dimaksudkan dalam adat percakapan kita sehari-hari adalah merujuk kepada air mutlak. Contohnya kita mengatakan bahawa saya mengambil wuduk dengan menggunakan air. Air yang dipahami daripada perkataan ini adalah merujuk kepada air mutlak, tidak merujuk kepada air-air bahagian yang lain seperti air mustakmal, air musyammas ataupun air mutanajis. Manakala bahagian air yang kedua mengikut ulama membahagikan air suci pada dirinya dan menyucikan benda yang lain, tetapi makruh menggunakannya pada badan orang yang ditakuti terkena sopak, iaitu terkena penyakit kulit dan bertambah kuat penyakit kulitnya seperti penyakit sopak atau kekal sopaknya itu.
yaitu air yang terjemur dipanaskan dengan cahaya matahari, yaitu yang kita sebut sebagai air musyammas, dan air tersebut berada di dalam bekas besi yang terjemur di bawah matahari. Di negeri panas, air ini makruh dipergunakan, yang sedemikian tidak termasuk bekas yang dibuat daripada emas. Jadi sekiranya bekas tersebut dibuat daripada emas, dijadikan tampungan air, kemudian terjemur di bawah matahari, air tersebut tidak tergolong daripada air musyammas. Jadi boleh digunakan juga. Ataupun perak, ataupun plastik. Sebaliknya makruh juga digunakan air yang sangat panas ataupun sangat sejuk. Jadi hukum asalnya kita kembali bahawa makruh untuk kita berwuduk bersuci dengan menggunakan air yang sangat panas kerana takut mencederakan kulit. Contohnya air yang baru masak menggelegak kita ambil untuk untuk kita berwuduk. Jadi sudut dari sudut kesihatan pun tidak baik. Ataupun air yang sangat sejuknya, gunakan air batu kerana tidak ada air yang lain, maka makruh hukumnya. Jadi air musyammas ini adalah air yang terletak dalam bekas besi ataupun dalam bahasa kitab fiqh dalam bejana besi dan terjemur di bawah terik matahari. Sekiranya air tersebut di dalam bekas besi tetapi tidak terjemur, ada bumbung di atasnya, tidak menyebabkan air tersebut menjadi terlalu panas, maka air tersebut tidak termasuk dalam kategori air musyammas. Jadi insya-Allah pada pertemuan mukadimah tahun ini kita telah menyentuh dua jenis air, iaitu air mutlak dan air musyammas. Jadi insya-Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan menyentuh dua baki air lagi, iaitu air mustakmal dan air mutanajis. Jadi mudah-mudahan kita diberi kefahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.